Teras kedua Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana melonjakkan perniagaan. Tetapi ini akan kami bawakan kepada anda dalam segmen Bualbis seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton BIS Malaysia edisi Khamis 11 Jun 2020 bersama saya Azam Abdullah. Pelbagai inisiatif diumumkan dalam teras kedua Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana dalam usaha melonjakkan perniagaan. Bagaimana ia dapat membantu peniaga terutama dalam menjamin kestabilan dan kelangsungan operasi perniagaan mereka. Untuk perbincangannya kita terus bersama rakan penyampai Akmal Hafiz Ruslan dalam segmen Bualbis. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai di studio dan untuk waktu ini kita di dalam segmen Bualbis dan bersama-sama dengan tetamu yang telah pun bersiap sedia di talian iaitu Dr. Amin Aris, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknologiawan Universiti Teknikal Malaysia Melaka atau UTM yang akan membincangkan tentang topik penjana melonjakkan perniagaan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat Doktor. Alhamdulillah, terima kasih. Baik Doktor, jadi kalau kita lihat dengan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau penjana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 5 Jun yang lalu, jadi bagaimana Doktor melihat keseluruhan inisiatif yang diumumkan dalam penjana tersebut? Ya, terima kasih Tuan Akmal. Saya kira soalan ini sangat menceriakan seluruh rakyat Malaysia dan kalau kita lihat bagaimana Malaysia mendepani COVID-19 ini dengan 6R. R yang pertama adalah kita panggil sebagai resolve, ketahanan. Ketika ini kita fokuskan kepada bagaimana kita nak putuskan rangkaian penularan COVID-19 dan kita telah melaluinya dengan sangat berjaya dan kemudian kita masuk pada R yang kedua kita sebutkan sebagai resilient. Resilient ialah ketahanan. Bagaimana Malaysia memperkenalkan prihatin untuk melihat fokus kepada kita nak semua orang survive dalam keadaan yang begitu tertekan ketika ini dan kita telah melaluinya dengan bantuan-bantuan prihatin yang telah dilaksanakan. Dan R yang ketiga, fasa yang seterusnya adalah fasa restart. Restart ni maknanya kita nak mulakan semula dengan bagaimana kita melaksanakan PKPB bersyarat, maknanya aktiviti perniagaan dibuka semula tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Dan kita sebenarnya berada dalam fasa yang keempat, itu R yang keempat kita sebutkan sebagai recovery, pemulihan. Dan penjana ataupun kita sebut sebagai Pelan Jana Ekonomi Negara sebenarnya datang pada waktu yang sangat tepat. Yang sangat tepat memberikan kita panggil boost ataupun motivasi kepada seluruh rakyat Malaysia, peniaga dan secara totalnya rakyat Malaysia sebenarnya sangat-sangat menantikan penjana ini hadir dan saya kira penjana ini secara inklusifnya menyentuh kepada semua perspektif keperluan rakyat Malaysia. Dan pastinya penjana ini memang dapat membantu untuk melonjakkan perniagaan, mengembangkan ataupun menggalakkan lagi pertumbuhan ekonomi kepada para peniaga. Dan bila menyebut tentang perniagaan ini dalam aspek melonjakkan perniagaan, bagaimana doktor melihat bantuan serta inisiatif yang diumumkan terutama sekali dalam aspek meringankan beban usahawan dan juga untuk mengekalkan kestabilan operasi perniagaan mereka, doktor? Penjana ada 3 teras penting iaitu saya akronimkan sebagai RPA untuk rakyat, R, P untuk perniagaan dan E untuk ekonomi. Kalau kita fokus kepada perniagaan, kita ada 25 inisiatif, strategi inisiatif yang digariskan oleh kerajaan dan kalau kita lihat dia telah pun berlangsung ketika prihatin lagi. Selain daripada itu, kalau kita lihat bagaimana digariskan pembiayaan PKS penjana
dan sebenarnya ada 4-5 pembiayaan yang bertujuan untuk membantu para usahawan dengan meringankan beban mereka dari sudut aliran tunai. Dan dengan meringankan beban ini, saya percaya mereka akan lebih berusaha untuk memfokuskan bagaimana untuk menjana pendapatan atau menstabilkan, walaupun tak sama selesanya seperti dulu, sekurang-kurangnya mereka boleh mengekalkan kelangsungan ataupun kita sebut sebagai sustainability. Ya. Yeah. Dan dari segi inisiatif seperti mana yang Dr. kongsikan sebentar tadi, kalau kita lihat dari segi inisiatif perniagaan digital pula, bagaimana ia memberi manfaat kepada mereka yang terlibat dalam platform ini, terutama untuk menghadapi norma baru, Doktor? Tentu sekali, memang sekarang kita bicara tentang digital ekonomi, digital marketing. Semuanya sedang beralih arah untuk memastikan mereka mempunyai kemahiran digital supaya mereka kekal relevan dan berada dalam pasaran. Dan aktiviti konvensional yang dulunya menjadi dominan ketika ini perlahan-lahan telah menjadi multi-skilling. Mungkin kekal, sekarang ni kita berada dalam fasa kita panggil pemulihan, aktiviti perniagaan semakin rancak, konvensional dibuka semula, tetapi ketika mereka menyedari bahawa mereka juga harus mahir tentang online, mereka akan lebih bersedia menghadapi 6 bulan yang kehadapan ini yang sebenarnya sangat mendebarkan. Kalau kita mampu survive selama 6 bulan ini, insya-Allah ekonomi kita sebenarnya sedang rancak untuk lebih membangun, dan sebenarnya bergantung kepada kita. Ketika kita menerima bantuan penjana ataupun prihatin, bermula dengan prihatin, sebenarnya balik pada sikap kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengekalkan SOP dari sudut menjaga kebersihan, penjarakan sosial dan sebagainya. Kerana apa? Semakin kita berhati-hati dengan SOP, bersungguh-sungguh dengan SOP, maka kadar jangkitan akan semakin rendah, dan semakin rendah kadar jangkitan sebenarnya akan meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi dengan aktiviti-aktiviti perniagaan yang semakin rancak. Yeah. Dan kalau pandangan dari doktor sendiri tentang kalau kita sebut ekonomi gig turut mendapat perhatian dalam penjana dengan memperuntukkan 75 juta ringgit. Jadi bagaimana ia boleh dimanfaatkan terutama dari segi peluang dan juga jaminan pekerjaan dalam platform ini? Ya, kita seperti mana kita tahu, ekonomi ataupun gig ekonomi ini sebuah model ekonomi yang mana organisasi menggunakan pekerja bebas, ataupun sebagai contoh macam mana kita ada perkhidmatan Grab, kita ada freelancer, dan ini sebenarnya menunjukkan flexibility, dan dalam keadaan begitu memerlukan ketika ini ruang dan peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menjana pendapatan dengan lebih kreatif, dan barangkali mereka menggunakan ruang ini untuk menjana pendapatan lebih daripada satu sumber. Dan saya percaya ini suatu pendekatan ataupun perhatian yang cukup baik oleh kerajaan tentang perspektif gig ekonomi ini. Dan kalau kita lihat dari penetapan ataupun penawaran yang dibuat oleh penjana, kita lihat lebih daripada 25 juta ringgit Malaysia disalurkan kepada MDEC, yang mana MDEC salah satu programnya yang dipanggil sebagai GLOW ataupun Global Online Workforce, yang mana saya sendiri dalam pengalaman saya terlibat dalam membangun program GLOW ini sebenarnya telah menunjukkan bukti bahawa program ini telah berjaya melahirkan freelancer yang bertaraf jutawan, dan yang agak menariknya mereka ada di kalangan orang-orang muda. Dan saya kira untuk seluruh rakyat Malaysia, untuk yang mempunyai kemahiran luar biasa yang sangat istimewa, perlu mengambil ruangan ini, menggunakan dana ini untuk menjadikan mereka lebih mengambil peluang dengan penawaran-penawaran yang kerajaan atau penjana ini tawarkan. Saya kira ini satu peluang yang baik. Dan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan dan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP ini, Doktor, bagaimana ia boleh memberi manfaat kepada sektor perniagaan? Oh, tentu sekali. Saya percaya bahawa apabila dibenarkan keluar ke rentas negeri, maknanya aktiviti perniagaan akan lebih rancak, lebih meriah, seolah-olah akan kembali seperti dulu walaupun masih lagi dengan SOP yang ketat, dan sebenarnya memberi ruang dan kepada beberapa industri rentas negeri ini ataupun
PKP pemulihan ini sangat penting kepada mereka, dan ada peniaga yang perlu berjumpa face to face dan berbincang, dan ini adalah ruang terbaik sebenarnya untuk semua peniaga, untuk semua rakyat Malaysia bangkit menggunakan ruang yang ada dengan SOP tetap kita jaga, dan kita akan lihat perkembangan yang positif kerana aktiviti perniagaan telah dapat dijalankan seperti biasa. Baik, dan juga kita harapkan dengan inisiatif daripada pihak kerajaan tentang Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana boleh melonjakkan lagi perniagaan, dan yang pastinya ataupun yang pentingnya adalah kerjasama daripada kedua-dua belah pihak untuk merealisasikannya. Baik, Doktor, terima kasih masa yang kita ada setakat ini saja. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Amin Aris, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawan Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM, yang bersama-sama kita pada petang ini untuk membincangkan topik penjana melonjakkan perniagaan. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Baik, terima kasih, dan juga kita kembali bersama-sama rakan penyampai di studio. Baik, terima kasih Akmal atas perbincangan yang menarik itu. Seterusnya beralih ke perkembangan saham bersama pengurus dana PNB Investment, Nur Hazira Mazlan. Silakan. Bursa Malaysia memulakan dagangan dengan aliran positif di awal sesi dagangan pagi sebelum memasuki zon negatif berikutan tekanan jualan ke atas saham-saham berwajaran tinggi pada pertengahan sesi. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI jatuh 15.31 mata untuk ditutup rendah kepada 1,559.96. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 726 berbanding 286. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 6 kaunter untung, 19 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazlan, PNB Investment Berhad. Saudara, BIS Malaysia edisi 11 Jun 2020 berakhir di sini. Terus amalkan kawalan kendiri serta biasakan dengan gaya hidup norma baharu. Sama-sama kita patuhi perintah kawalan pergerakan pemulihan. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.